Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan 187 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1444 Hijrah akan diadakan esok 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2022 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bagi memastikan kelancaran acara tersebut, kemarin diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam peringkat negara dan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan tahun 1444 Hijrah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Tema sambutan tahun ini bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjawat awam di semua peringkat perlu mempunyai kompetensi dan cara pemikiran yang saling mendukung, membantu dan menginovasi dalam mempertingkatkan kebolehan perkhidmatan awam. Ini jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi membentuk sebuah kerajaan yang berkesan dan cemerlang di era globalisasi dalam membangun negara sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat secara mampan. Yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menekankan demikian pada majlis penyampaian sijil bagi program pembangunan eksekutif Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDP SGO ke-29. Program pembangunan eksekutif Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan EDPM MO ke-31 dan 32 serta program eksekutif muda YEP kohort ke-5 dan 6 kemarin. Perkara ini dapat dicapai dengan mengambil kira beberapa pendekatan. Pertama, mempertingkatkan kualiti perkhidmatan awam dengan mengambil kira urus tadbir dan kepimpinan. Kedua, memastikan akses kepada perkhidmatan awam dengan mengambil kira kepada mindset dan fokus kepada citizen centric. Ketiga, memastikan transparansi dan juga accountability dalam semua aspek perkhidmatan bagi meningkatkan integriti. 142 peserta menerima sijil. Program Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam merupakan program flagship Civil Service Leadership Pipeline CSLP di bawah rangka kerja perkhidmatan awam. Program diwujudkan bagi mendukung hasrat Wawasan Brunei 2035 melalui strategi pembangunan institusi. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Wabak COVID-19 dan fenomena cuaca ekstrim antara yang menjejaskan kehidupan penduduk di seluruh dunia dan tidak terkecuali negara-negara Asia Tenggara. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa mesyuarat tahunan pemimpin-pemimpin Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Asia Tenggara ke-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga menegaskan perlunya struktur dan prosedur yang lebih berkesan dan sesuai bagi mengukuhkan usaha untuk menangani risiko serta tindak balas yang lebih baik bagi menangani krisis dan memudahkan bantuan kemanusiaan untuk pemulihan yang mampan dalam landscape yang sentiasa berubah. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kampung Mata-Mata. It is an excellent opportunity to share experiences in responding to crises such as COVID-19 pandemic and strengthen ties amongst national societies to work together in collaboration
to strengthen preparedness and responses for future pandemics and health issues in the region. Terdahulu, Alexander Matthew, pengarah serantau bagi Persekutuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa Asia Pasifik IFRC dalam ucap tamanya, antara lain mengongsikan mengenai kerja-kerja pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa. Acara diteruskan dengan penandatanganan Memorandum Intelligence of Partnership antara Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam BRC dan Palang Merah Singapura SRC serta penyerahan peralatan latihan pertolongan cemas antara SRC kepada Akademi Kebangsaan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Tahun ini mesyuarat buat pertama kali melibatkan golongan belia melalui sesi dialog khas dengan pemimpin untuk membincangkan cabaran yang dihadapi generasi muda dan mengenal pasti jurang kepimpinan dan penyelesaian untuk pemimpin masa depan. Let us learn from you and our mistakes. Semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara terus bergema dengan dikir bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya petang kemarin mengadakan majlis dikir sempena Maulidur Rasul di Masjid Kampung Katimahar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya meneruskan lagi majlis dikir Maulud di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Tempurung. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf. Sejak awal bulan Januari tahun ini, 144 orang saudara baharu memeluk agama Islam dicatatkan oleh Pejabat Unit Dakwah Daerah Tutong. Jumlah itu meningkat dengan majlis pengislaman 2 orang adik-beradik puak dusun. Abang Syahrul Nizam bin Sulaiman dan Dayang Nurul Syahniza binti Sulaiman mengaku Islam sebagai pegangan baharu. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis pengislaman berlangsung di Dewan Pusat Bahagia Daerah Tutong. Kontingen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB bersama Malaysian Battalion 85010 atau Malbat 85010 bagi misi pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL yang dianggotai oleh 30 orang akan bertolak ke Malaysia untuk diatur gerak ke Lubnan pada hari Isnin 17 Oktober. Majlis doa selamat bagi pemergian kontingen berkenaan diadakan di Surau Ad-Difa, Volkia Garrison, Kelmarin. Hadir Brigadier Jeneral Besara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Kontingen ABDB Malbat terdiri daripada 3 pegawai dan 27 orang lain-lain peringkat yang diketuai oleh Major Hisham bin Haji Mahmud akan beroperasi selama 12 bulan. ...58 murid sekolah agama anak-anak pasukan polis di Raja Brunei diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Polis. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Polis. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil khatam kepada para peserta. Majlis merupakan aktiviti tahunan sekolah berkenaan yang dihasrat sebagai galakan untuk sentiasa membaca Al-Quran.
Pejabat Unit Dakwah Daerah Blyth malam tadi mengungkayahkan Majlis Mahabbah Rasul bersempena sambutan Maulidur Rasul. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Pejabat Unit Dakwah Daerah Blyth. Acara diisikan dengan alunan qasidah yang mengandungi syair-syair mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis merupakan salah satu inisiatif dalam menyebarkan syiar dakwah kepada para mualaf selain mengeratkan silaturahim. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiyah. Beberapa operasi bersepadu bersih dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan Jabatan Pengangkutan Darat dari bulan Ogos hingga September lalu. Pada 25 Ogos 2022, kompaun RM1,500 dikenakan ke atas 2 buah syarikat dan seorang individu atas kesalahan meninggalkan kenderaan terbiar di tempat letak kereta awam. Dalam operasi tersebut, 6 buah kenderaan dipindah dari kawasan Berakas dan Gadong di tapak pelupusan. Dalam operasi pada 29 Ogos 2022, kompaun RM900 dikenakan ke atas 7 individu berikutan kesalahan melonggok sampah binaan dan membuang puntung rokok di sekitar premis perniagaan di kawasan Gadong. Sementara itu, kompaun RM500 dikeluarkan pada 1 September 2022 ke atas 5 individu kerana membuang abu dan puntung rokok di sekitar Bandar Seri Begawan. Individu berkenaan dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal menjelaskan bayaran kompaun, akan dihadapkan ke mahkamah. Kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda tidak kurang daripada RM3,000 dan tidak melebihi RM5,000 atau tidak melebihi 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda tidak kurang RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 atau tidak melebihi 12 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Manakala Jabatan Kastam dan Eksais Diraja mendapati 6 individu menyalahi Perintah Eksais 2006 kerana memiliki barang tegahan seperti rokok dan vape. Kerja menaik taraf sistem meter prabayar akan dilaksanakan hari ini 7 Oktober 2022 bermula 3 petang hingga 11 malam. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri dalam siaran medianya memaklumkan semua pembelian token meter prabayar melalui kaunter, mesin deposit tunai CDM, power card DST Easy SMS dan pembelian dalam talian akan terjejas semasa kerja menaik taraf dilaksanakan. Justru orang ramai dinasihatkan agar memastikan baki token meter prabayar mencukupi dan jika perlu, buat pembelian token meter prabayar lebih awal sebagai persediaan. Hubungi talian Darussalam 123 bagi pertanyaan lanjut.